Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, Ustazah harapkan kamu semua pun sama ikut baca Al-Fatihah juga sama-sama dengan Ustazah dalam hati saja pun tak apa. Sebagai tanda kita memulakan kelas kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah Okey, baca je secara individu. Okey, hari ini kita nak teruskan kepada sesi yang seterusnya sebab ini sesi sambungan kan, bukan sesi introduction kan. Jadi kita dah melancar ataupun kita dah ulang bacaan. Ya, ada yang dah hantar kat Ustazah, ada yang belum hantar. Tapi Ustazah tahu yang belum hantar tu pun dia akan cuba baca juga nanti. Jadi untuk sesi kali ini kita akan pergi kepada sesi mengingat ataupun bahasa Arab dia kita panggil hafazan lah Ya, kita perlu kepada sesi mengingat ayat bacaan daripada ayat 284 hingga 286 iaitu ayat terakhir surah Al-Baqarah. Okey, harap kamu masih tak lupa ya, ayat 284 hingga ayat 286 surah Al-Baqarah ni merupakan ayat hafazan ya, merupakan tuntutan dalam sukatan menandakan kamu mesti hafal. Jadi Ustazah harap kamu dapat menghafalnya dengan hafazan yang terbaik ya. Okey, jadi untuk mengingat kamu perlu gunakan secara optimum ya potongan-potongan kalimah yang telah diberikan dalam buku teks muka surat 16. Okey, yang ni Ustazah dah kerat Okey, kalau dalam muka surat 16 kamu boleh tengok sendiri dalam buku teks tu Ustazah tak present dekat sini ya. Muka surat 16 tu dia dah bagi dah apa tu keratan-keratan berwarna kan, kalau kamu nampak aktiviti 1 muka surat 16 ni Ustazah merujuk kepada buku teks muka surat 16 sekarang. Jadi kamu boleh buka buku teks open page 16 tu, buka muka surat 16 tu. Okey, dekat atas tu ada aktiviti ayat 1 baca dan hafaz. So setiap setiap potongan ni kamu kena baca dan hafaz. Okey, dengan mengandaikan kamu sudah pun melancar ayat ini, jadi kamu sepatutnya tak ada masalah untuk menghafalnya. Okey, yang belum hafal, yang belum lancar boleh melancar, ambil masa lagi sebab kelas esok saya akan telefon seorang-seorang untuk sesi hafazan pula Kita akan buat sesi video call di WhatsApp. Okey, untuk saya ambil record hafazan masing-masing. Itu insya-Allah untuk 1.5 jam besok. Jadi hari ini kita akan belajar cara nak mengingat. Okey, kamu tengok sini perkataan pertama, potongan kalimah yang pertama sebab ayat ini sudah dipotong-potong supaya kamu ingat. Jadi itu saya kata optimumkan penggunaan muka surat 16 tu bergantung sepenuhnya pada muka surat ini supaya kamu nampak kat mana kamu nak putuskan dan macam mana nak susun ingatan supaya ayat hafazan kamu dihafal dengan baik Okey, ini potongan yang pertama. Okey, sekarang kita pergi ayat 284 dulu Okey, masih ingat ayat 284? Baca Azri Zakaria ayat 284, boleh bacakan untuk saya tak? Baca tau, bukan hafal, baca. So maksudnya boleh tengok teks. Azri Zakaria ada kat situ tak? Boleh tak tolong Ustazah baca ayat 284 surah Al-Baqarah. Ni, buka muka surat 16 buku teks semua. Untuk nampak paparan yang Ustazah share ni. Azri Zakaria, boleh respon saya tak? Alisha Sofia? Alisha Sofia ada kat situ? Budak-budak ni join tapi ke mana Tak duduk depan Ya, cikgu. Alisha Sofia, baca ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum
أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Okay, so itu ayat 284. So ingat berdasarkan potongan ni. Potongan 1, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Okay, potongan 2, wa in tubadu ma fi anfusikum. Okay, lepas tu, au tukhfuhu yuhasibukum. Okay, ingat potongan 2, potongan 3. Okay, macam mana nak ingat? Cari sesuatu yang seragam yang boleh kamu ingat. Contohnya, anfusikum yuhasibukum. So ingat potongan 2 ada anfusikum. Potongan ketiga ada yuhasibukum. So boleh start hafal wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum. Macam tu cara nak ingat. Mula-mula hafal 2 potongan dulu. Ya, dah lancar masuk potongan ketiga. Masa menghafal, susun. Susun betul-betul hafazan Okey. Lepas tu baru masuk ayat, ni saya panggil ayat lengkap yang baru Dia dalam potongan ni pun ada potongan ayat-ayat yang lengkap ni. Ya, walaupun 284 ni satu ayat, tapi boleh dipecahkan lagi kepada satu ayat yang lengkap. Pecah lagi kepada potongan-potongan. Okey, kemudian fayaghfiru liman yasha. Potongan keempat. Potongan kelima pun ada kembar dia. Wa yu'azzibu man yasha. Okey, 4, 5. Fayaghfiru yu'azzibu. Ingat macam tu. So potongan 4 dengan potongan 5. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Lepas tu baru hafal penutup. Okey, potongan 6 adalah penutup. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Potong macam tu. Okey, jadi Ustazah harap jelas potongan yang perlu kamu pecah-pecahkan. Masa dalam ayat tu kamu buat macam ni Buat faya lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Potong. Macam tu. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Potong. Aw tufuhu yuhasibukum bihillah. Potong. Macam tu Okey. Okey, dah selesai sampai potongan yang ke-6 untuk ayat 284. Sekarang kita pergi kepada ayat 285. Okey, so ayat 285 ada 5 potongan. Okey, tadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian amanar rasulu bima. Ayat ni tentang apa? Pertama rajin juga ingat maksud. So tadi saya dah bagikan cara nak mengingat tu. Pertama ingat berdasarkan potongan. Ya. Lepas tu susun yang seragam. Ya. Kemudian apa? Ingat makna. Ingat makna perlu. Baca tafsir ayat. Okey. Okey, pada ayat 284 sampai 286 ni tentang Allah penguasa mutlak, betul? So pada ayat 285 Allah bagi tahu sekalian makhluk yang beriman. Termasuklah Rasul. Macam tu. So amanar rasulu bima beriman rasul. So potongan untuk ayat 285 mula dengan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Potongan ayat 285 ni tentang iman Okey, potongan yang kedua, kullun amana. Amanah lagi. Tadi amanah rasulu. Potongan yang kedua, kullun amanah. Okey, ni potongan pertama, ni potongan kedua. Ustazah harap kamu boleh ikut apa yang Ustazah cakap ni. Okey. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Siapa yang beriman dengan Allah? Malaikat, kitab, rasul. Setiap makhluk ni, rasul dan orang beriman ni, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan para rasul. Rusuli ni rasul dalam kata ganda ataupun kata banyak. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh itu rusuli. Okey? Kalau rasul, ar-rasul, kalau ar-rasul ada waw ni rujuk pada siapa? Ini rujuk pada Nabi Muhammad. Tu nak kena beza. So tu yang dikatakan amanah rasulu.
Nabi Muhammad itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Begitu juga dengan orang beriman. So orang beriman dengan para rasul, beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Apa yang perlu diimani itu? Malaikat, billah, Allah, malaikat, kitab-kitab dan para rasul. So bukan Nabi Muhammad seorang saja yang perlu diimani. Siapa yang perlu diimani yang lain? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi Isa. Dan juga Nabi-Nabi lain yang dicatatkan dalam Al-Quran. So, ni tentang iman. So, lepas tu Allah sebut la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Potongan yang ketiga. Tidak ada perbezaan di antara rasul-rasul Allah itu. Nabi Muhammad tak ada beza. Tak ada beza dengan Nabi Sulaiman. Sebab ni ada penegasan sebabnya sebenarnya ada perangai orang Yahudi selalu mempersoalkan Nabi Muhammad. Mereka ingat Nabi lain yang hebat. Nabi Sulaiman hebat. Nabi Muhammad tak hebat. Selalu macam tu. Jadi Allah sebut di sini. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada beza di antara rasul-rasulku. Semua sama sebagai rasul. Sebab orang Yahudi suka. Nabi Sulaiman tu hebat. Boleh bawa angin, boleh terbang, boleh cakap dengan binatang. Sebenarnya kalau ikutkan Nabi Muhammad pun boleh cakap dengan binatang. Nabi Muhammad boleh cakap dengan pokok kurma kan. Lepas tu Nabi Muhammad naik langit. Naik langit tanpa pakaian astronot, tanpa pakaian angkasawan naik sahaja. Begitu sahaja naik burak pergi ke Sidratul Muntaha, tempat Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam. Jadi Nabi Muhammad pun hebat juga. Tak ada beza dengan nabi-nabi lain. So di sini Allah sebutlah la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kalau nak sebut nak senang ingat, kamu tanda dekat nufarriqu tu kan. Kamu tulis kecil-kecil. Beza. Kamu tulis kecil-kecil makna bahasa Melayu dia. Supaya nanti masa ingat kamu, masa nak menghafal tu kamu ingat. Macam tu. So, jadi orang beriman cakap apa? Waqalu. Orang beriman cakap apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana. Kau ampunkanlah kami. Wa ilaikal masir. Kepada engkaulah kami kembali. So ingat berdasarkan potongan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Potongan pertama. Apakah yang para rasul dan orang beriman imani? Mereka imani apa? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Mereka beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab dan para rasul. Potongan yang kedua. Kemudian potongan yang ketiga, tidak ada beza di antara para rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Potongan yang keempat, waqalu sami'na wa ata'na. Dan mereka itu berkata kami dengar dan kami taat. Siapa? Para rasul dan orang beriman. Harap kita lah tu Harap-harap kita termasuklah dalam kalangan orang beriman dan para rasul yang Allah sebut dalam ayat ni. Kerana kita beriman ni dengan Allah, malaikat, kita, para rasul dan rukun iman yang lain kan. Jadi orang beriman ni kerja dia apa? Minta ampun pada Allah. Pada potongan yang kelima. Ghufranaka rabbana. Kami mohon keampunanmu ya Allah. Wa ilaikal masir. Dan kepada engkaulah kami kembali. Gitu pada ayat 285. Okey, jadi kita pergi kepada ayat 286. Okey, saya habiskan terus. Sebab dah pukul 1. Okey, jadi 256 ni cerita tentang apa? Cerita tentang pertanggungjawaban ayat 286 ni Allah bagi tahu Allah tidak akan beri tanggungan kalau bahu kita tidak mampu. Okey, inilah bacaan ayat. Kalau kita nak lari dari godaan syaitan ataupun hilangkan gangguan syaitan, kita boleh baca ayat 286 ni. Apa ayat dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Potongan yang pertama. Okay. Yang lain tu saya padam sekejap supaya tak ganggu tumpuan. Okay. Okay. Potongan yang pertama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan beri tanggungan kepada seseorang melainkan jika dia mampu. Nafsan seseorang illa wus'aha, melainkan dia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat. Apa yang diusahakan dia akan dapat. Apa yang dia kerjakan dia akan tuai.
Ya, itu yang Allah cakap. Okey. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu. Dua, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Potongan yang ketiga dah masuk doa. Potongan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ni semua ni doa. Doa apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Doa apa? Doa kita Melayu. Allah jangan hukum kita kalau kita lupa dan kita salah. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna. Janganlah kau catat hukuman untuk kami. Inna sina, jika kami lupa. Au akhtana, jika kami tersalah. Ni ayat rayuan ya. Kemudian potongan yang keempat. Rabbana, Rabbana lagi. Ya. Wala tahmil alaina isra. Wahai Tuhan kami, janganlah kau pikulkan kepada kami beban. Isra di sini maksud beban. Kama hamaltahu, seperti mana yang kau pikulkan alal ladzina min qablina, ke atas orang-orang yang sebelum kami. So di sini potongan 4, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Sambung pun terus boleh, nak potong pun boleh supaya kita tak terpisah kan. Okay, so potongan yang keempat, doa tentang jangan pikul, jangan beri kita beban yang berat. Kita doa ke Allah ni kan. Kemudian potongan yang keenam, rayuan lagi. Rabbana. Tengok ada berapa kali Rabbana kat sini. Awak susun. Rabbana la tu'akhizna. Rabbana wa la tahmil alaina. Rabbana wa la tuhammilna. Nampak sini? Tahmil, tuhammilna. So masa susun ingat. Tahmil dulu, baru tuhammilna. Wala tahmil, Rabbana wala tahmil alaina. Rabbana wala tuhammilna. Ingat macam tu. Tahmil dulu baru tuhammilna. Okay. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kau pikulkan kami dengan benda yang kami tak mampu. Taqata, yang kami tak larat. La taqata, tak larat, tak mampu. Ya. Kemudian kita pun minta ampun. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana, kaulah pelindung kami. Fansurna alal qaumil kafirin. Nampak ayat ni? Fansurna alal qaumil kafirin. Maka bantulah kami ke atas penguasaan orang kafir terhadap kami. Ni doa ni. Dijauhkan daripada penguasaan orang kafir. Termasuklah syaitan. Jadi ayat ni boleh digunakan untuk menghalau syaitan. Ya, kalau ada anak demam atau baby demam, kita baca ayat 284 sampai 286 ni dekat air masak. Air apa? Air mineral. Air mineral ya, air mineral yang penutup biru tu, jangan penutup putih. Penutup putih tu drinking water. Kita nak mineral water sebab mineral water ni dia air untuk guna untuk syifa lah, untuk berubat kan. Macam kita guna air zam-zam. Air zam-zam kan air mineral. Kalau tak dapat air zam-zam, kita boleh guna air mineral. Baca Al-Fatihah, baca selawat syifa. Lepas tu kita baca ayat 284, 285, 286 ni. Kita baca dalam air. Kita bagi baby minum. InsyaAllah baby baik dari demam. Untuk baby yang panas. Selalu ayat ini memang digunakan untuk ayat ruqyah. Ataupun ayat mengubat sakit dalam perawatan Islam. Dalam perawatan syifa lah. Al-Quran huwa syifa. Al-Quran itu adalah penawar. So saya harap kamu boleh nampak Jadi ayat 285 dengan 286 ni ada doa sikit. Ayat 285 ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tutup dengan doa. Lepas tu 286 terus masuk doa. Mula-mula cakap pasal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Lepas tu start dengan Rabbana. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana wa la tahmil alaina. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ni satukan. Bagi yang mudah Kalau tak boleh satukan, nak pisahkan pun tak apa. Kemudian Rabbana wa la tuhammilna. Lepas tu wa'fu anna. Nampak wa'fu anna? Tadi ghufranaka, keampunanmu. Wa'fu anna, maafkan. Dia ada beza ghafara dengan fa'fu anna ni ada beza tau. Tapi sama maksud dia, ampunkan, maafkan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. So ada 3 minta kat sini Wa'fu anna waghfir lana warhamna. So ada 3 benda kita minta dekat potongan ayat yang ke-7 ni. Lepas tu barulah kita cakap anta maulana untuk penutup kan. Anta maulana
fansurna 'alal qaumil kafirin. Boleh potonglah kat sini kalau nak. Boleh potong kat sini. Anta maulana satu slash. Lepas tu terus fansurna 'alal qaumil kafirin. Okey, ikut Ustazah baca sadaqallah sama-sama. Sadaqallahul azim. Okey, habis dah kita. So, Ustazah ulang lagi sekali Apa yang Ustazah bagi di sini ialah panduan untuk kita nak menyusun ingatan kita semasa menghafal. Okey? Jadi susunlah memori tu elok-elok. Lepas tu hafal. Malam ni ada masa, besok ada masa. Dan selepas ini, kelas besok saya akan buat sesi tasmi'. Saya akan voice call seorang-seorang daripada WhatsApp. Okey? Jadi saya harap semua orang bersedia. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum saya tutup? Tak ada. Tak ada? Okey, boleh saya habiskan sekarang? Alicia Sofia tak ada respon ke? Ada apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada ya? Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh PM saya, okey? Atau tanya saja dalam grup. Tanya je dalam grup biar grup kita meriah sikit dengan perbincangan kan? Asyik saya je mengepost. Kan? Okey, jadi untuk itu akhir kalam kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey kelas, boleh left the meeting. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.